奉耶稣基督圣名，我们再分享。 Dalam nama Tuhan Yesus kita akan berbagi. 这一节跟第3节会比较沉闷了哈。 Ini yang sesi ini agak lebih padat ya dibanding yang 因为 tadi. 小弟想到说，我们要回到圣经嘛， Karena kan tadi saya membahas kita akan kembali ke Alkitab. 所以要从圣经的文学角度来去学习一下，然后我们再找文章、再写文章就比较方便。 Jadi kita harus tahu literasi Alkitab seperti apa. Dengan demikian kita baru bisa menuliskan nanti artikel seperti ya Alkitab juga. 我担心大家会混乱因为我没有办法准备印尼文的，所以我就先讲一些比较跟我们有关的东西。 Jadi saya takut nanti akan tidak fokus ya. Jadi saya mulai membahasnya karena tadi tidak diterjemahkan. Jadi saya akan membawakan sedikit bahan saya. 我们整本圣经有文学的题材literary genre. Di dalam Alkitab itu ada berbagai jenis literasi yang dicatat di Alkitab. 首先第一个有的就是法律。 Literasi yang pertama yaitu secara secara hukum. hukum law. 那可能我们当中有些是读这个的。 Jadi di antara kita ada yang belajar hukum. 比如说圣经里头讲到十诫。 Misalnya di dalam Alkitab ada membahas tentang dunia. 我们就以圣经来做一个参考我们看出埃及记20章。 Keluaran pasal 20. 20章第3节开始就是十诫了。第3节开始一直到17节都是十诫。 ini adalah hukum Tuhan ya dari ayat 3 sampai ayat 20. 我们有没有注意到它的 17. 我们有没有注意到它的写法是怎么样写呢？ Kita tidak memutuskan ini cara penulisan apa. 不可拜偶像，不可。 Yang pertama, jangan menyembah berhala. 所以印尼文是用jangan jangan 不可以做。 Kalau di Indonesia kan pakai jangan, artinya tidak boleh dilakukan. 只有第8节他说当纪念安息日。 Hanya dikatakan pada ayat yang ke-8, ingatlah hari dan kuduskan hari Sabat. 好，那在中文、英文、印尼文就有不同了。 Jadi Mandarin, Inggris, Indonesia itu berbeda-beda. Kalau di Indonesia kan jangan ya. Sebenarnya ini kan bahasa Mandarin tidak boleh. 但是有圣经它还会有一个啦，对吗？有啦。 Tapi kan di Indonesia tuh ada kata lah. 然后当纪念当。 Tes. Kalau di Mandarin tuh harus ingat. Kalau di Indonesia ingatlah. 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 Tes. 这些啦就是在文学里面的。 Jadi kalau ada kata lah itu termasuk literasi. 所以我再给大家做一个比较 Saya memberikan perbandingan buat saudara-saudari. 这是跟文化有关。 Ini ada hubungannya dengan budaya ya. 你看，如果中文的话， Kalau Mandarin 没有的好商量， tidak bisa ada kompromi. 不能 kompromi， Kalau nggak bisa kompromi, 不可 no， tidak 直接 boleh, no。 tidak boleh. 但是我们在印尼的文化里面， Tapi di dalam budaya Indonesia, 因为文化的问题， karena ini masalah budaya, 再加上文字的制造， ditambah dengan penulisan kalimat. 我们来思考一下 Kita mulai berpikir ya. 当你看到jangan的时候， Ketika kita melihat kata jangan, 你的心很不爽的。 hati kita tuh nggak enak. Kenapa tak boleh？ Kenapa nggak boleh? 对不对？ Betul kan? 你对小朋友说jangan ke sana， Kita berkata pada anak kecil jangan ke sana, 他就是要走到那边， tapi dia nolak ke sana. 对吗？ Betul ya? 这是我们这边的，跟沙巴一样。 Ini sama dengan yang terjadi di Sabah. 所以我们那边的孩子你跟他讲不可，他还是走到那边就是站在这条黄线上。 Jadi kalau kita berkata jangan, tidak boleh, dia masih pergi ke daerah sana dan dia di luar garis. 但是如果一个文字里面有一个jangan lah， Tapi di dalam kalimat ada kata janganlah. 他就不会去试试看走前去。他不会的 Jadi kalau ada tambah lah, dia tidak akan coba-coba keluar dari garis. 因为他感觉到这个就是一个温馨提醒。 Sebab lah, janganlah adalah peringatan secara halus. 对，所以这是跟两个不同地方的一个文化。 Ini budaya yang berbeda dengan beda negara.
所以这个是第一个我们要留意，就是圣经里头有法律的这些东西。 Jadi kita harus tahu ya, di dalam Alkitab ada prinsip yang pertama itu penulisan secara hukum. 有学讲道学的话， Kalau kita belajar homiletik, 如果是中文的讲道学 apalagi homiletik Mandarin, 那个题目如果一开始就不可以什么什么，那堂聚会应该没有人要听啊。 jadi kalau kita belajar homiletik, begitu kita menuliskan judul khotbah, tulisnya janganlah, itu nanti jemaat nggak mau dengar. jangan. Kalau ada kata jangan, nanti jemaat nggak mau dengar. 但是在我们的印尼文这边，印尼文 Tapi bahasa Indonesia 有一个 jangan lah 加一个 lah 去， jadi ditambahlah janganlah. 大家还说还想知道你在讲什么。 Jadi kalau ditulis janganlah ditambahlah, nanti jemaat malah mau mendengar. 因为想要知道你有没有见证要分享。 Sebab dia mau penasaran, mau masih dengar, apakah nanti ada sharing kesaksian kah? 所以第一个 genre 就是有律法的。 Jadi yang pertama, genre pertama adalah hukum. 好，第二个 Yang kedua, narrative， 刚才有稍 yang 微 kedua 讲到。 narasi. narrative 有6种Naratif ini ada 6 jenis. 就是想晚上就是让大家从这6种当中你自己选。 Nanti malam saudara-saudari mulai memilih ya, ada 6 pilihan, terserah mau pilih yang mana. 第一个 tragedy 就是悲剧，很伤心的 bad sad ending。 Yang pertama itu tragedi, yaitu sangat sedih. sad ending 的。 Yaitu akhir yang sedih. 我们圣经里头 Samson sad ending 的。 Seperti Simpson, akhirnya tuh sedih banget. 扫罗王。 Raja Saul. 我们再看看还有什么圣经里头有 sad ending 的。 Coba dicari nanti cerita yang akhirnya sedih, yang akhirnya menyedihkan, siapa-siapa aja. 看看我们同工有没有人要写犹大。 Misalnya saudara-saudara ada yang mau nulis kisah Yudas. 就从他的 sad ending 里面找教训。 Dicarilah sad ending, pengajarannya tuh apa. 这是第一种。 Itu yang pertama. 第二种 Jenis kedua, 史诗 epic。 epic. Yang kedua epic. 这史诗呢就是比如说诗篇啊。 Misalnya itu Mazmur. 因为在旷野的时候就神一直教导他们祷告。 Sebab di padang belantara Tuhan Yesus mengajarkan umat Israel untuk berdoa. 看看有没有同工喜欢用诗篇做讲章、做文章。 Itu seperti itu syair ya. Bagaimana saudara-saudari mau menuliskan naskah atau artikel dari syair-syair ini. 第三种英雄。 Jenis ketiga itu pahlawan. hero 他的整个 riwayat hero。 Yaitu sejarah kepahlawanan seseorang ini. 比如说 Gideon。 Misalnya Gideon. Daniel。 然后我们的新约的保禄。 Paulus di Perjanjian Baru. 这些都是 vira 都是 hero。 Ini kepahlawanan. 我们可以从 kepahlawanan 角度来去写这个文章。 Mulai dari kepahlawanan ini kita mulai menulis artikel. 如果要写那个打仗的就想想看有哪一个元帅可以写的。 Jadi kalau membahas di kisah peperangan, ada perwira siapa aja ditulis. 好像那个乃曼对吧？ Misalnya Naaman. 就写他的如何做一个元帅，但是都会低头为了接受救恩。 Jadi cerita Naaman bagaimana menjadi seorang perwira, tetapi dia bisa menundukkan diri dia, bagaimana mengikuti firman Tuhan. 第四 Jenis keempat. 第四是最挑战的。 Ini yang paling menantang. 很长小弟有要求姐妹们写。 Saya minta tolong saudari yang tulis. 但是很多姐妹都不要写。 Tapi banyak saudari nggak mau menuliskan. 就是爱情故事。 Yaitu percintaan. 就是路得记。 Yaitu kitab Rut. 雅歌。 Kidung Agung. 这2卷书。 Dua kitab ini. 找出他的东西来写教训。 Carilah pengajaran dari kitab ini. 看看我们当中有没有。 Siapa coba yang mau menulisnya? Kitab Rut, kitab Kidung Agung. 如果弟兄写的话 Kalau saudara yang menulis 非常的露骨的 nanti itu agak lugu ya, jadi kayaknya kurang agak garing ya. 那真的是很吸引人的。 Seharusnya cari yang bisa menarik lah. 可能我们叫传道写一篇 minta pendeta lah yang menulis. 试一下 Coba-coba. 过后我们送给传道娘。 Nanti berikan kepada istri pendeta. 第5种。
Ya, jenis kelima. 就是讽刺。马来文我们马来文叫 sindiran。Oh, sindiran. sindiran 就是 Sindiran. 有带一种 ejekan，但是这个 ejekan 是有教训的。你听到他 ejek 你，但是你知道有教训的。Jadi ada jenis yang kelima itu sindiran, yaitu mengejek. Dari ejekan ini adakah pengajarannya? 好，举个例子说，我们圣经里头有这个约拿书。Contohnya kitab Yunus. 好，我们都很熟悉这本书。 Kita kan paham betul nih, sudah sangat 我们来， familiar. 我们当作是复习哈。 Kita ulang ya. 读完这4章的时候， Setelah kita membaca 4 pasal dari kitab Yunus, 我们是不是有一个想法？ kita pasti kan ada satu pemikiran. 为什么神的仆人这样子的？ Mengapa hamba Tuhan tuh kayak gini? 对吧？ Betul ya? 这就是 sindiran 了。 Itu kan sindiran. 好，再来， Yang kedua. 你看哦，他不顺从神的旨意， Yang pertama, dia tidak patuh atas kehendak Tuhan. 神没有打死他哦， Tapi Tuhan tidak membunuh dia, 只是管教他哦， hanya menghajar dia 要他 saja. 从这些管教当中学做人。 Dari hajaran Tuhan itu, kita tuh mulai menuliskan pengajaran. 好，你看他不要被派出去diutuskan不 Dia 要被 kan 派 tidak mau 出去。 diutus. 好，这是一个sindiran Ini sindiran. 对我们有总会的国家。 Kita setiap negara yang ada MP, 好，我们最担心就是派出去的人不做工。 kita paling khawatir, ya kita utus pekerja, tapi pekerja itu tidak mau bekerja. 这是跟约拿有关 Ini ada hubungannya dengan Yunus. 这是约拿的一种情形 Itu keadaan si Yunus. 所以神还是爱他，神还是用什么方法来去拯救他， Tapi Tuhan masih mengasihi dia, Tuhan menggunakan cara untuk menolong dia. 这些可以成为奖章。 Itu menjadi satu naskah. 好，再来，你看第2章， Yang pasal 2. 他在哪里祷告？ Yunus di mana dia berdoa? 在鱼的肚子里面祷告。 Di dalam perut ikan. 我们可能想象不到。 Kita pasti tidak bisa membayangkan ya. 我的小儿子他在宗教队上课的时候，讲到这一课的时候，他想象不到。 Anak saya, putra yang paling kecil, waktu dia kebaktian anak, ada pengajaran tentang Yunus, dia mulai berpikir. 因为他从1岁就跟着爷爷，爷爷每天早上读圣经、写讲章，左手就抱住他嘛。 Jadi sejak usia 1 tahun dia tuh dirawat sama kakeknya. Jadi setiap hari itu kakeknya satu tangan gendong dia, satu tangan baca Alkitab. 所以他4岁都会认这些繁体字圣经的繁体字。 Jadi sampai usia 4 tahun dia bisa mencatat Mandarin huruf tradisional. 没有人教他， Tidak ada yang mengajari dia. 他就是爷爷读出声音来抱着他， Itu 左手抱着他，然后就是看圣经 Jadi satu tangan kakeknya menggendong dia, satu tangan baca Alkitab. 他面前就是一个iPad 用右手在写讲章。 Jadi kakeknya itu setiap kali gendong dia satu tangan, satu tangan lagi dia mencatat. 算从小就接触圣经的人。 Jadi sejak kecil kalau sudah sering kali berhubungan dengan Alkitab. 但是当讲到这一刻，约拿在鱼的肚子里祷告，他想象不到。 Dan sejak kecil sudah dengar Alkitab, tapi waktu kebaktian dia dengar bahwa Yunus berdoa di dalam perut ikan. 为什么这样说呢？ Dia tidak bisa membayangkan, lalu bagaimana? 因为他到现在不喜欢吃鱼 Dia sebab tidak tahu tuh seperti apa perut ikan. 因为他曾经被鱼的骨头吃到， Sebab dia pernah ketelak tulang ikan. 所以有一天 Suatu hari 看我回家了， dia lihat saya pulang. 他说：“约拿有可能在鱼的肚子里面祷告吗？” Apakah mungkin Yunus berada di dalam perut ikan lalu dia berdoa? 我说：“为什么没有？ Lalu saya bertanya mengapa tidak? 圣经里头有写啊。 Alkitab kan mencatatnya. 他说：“你看， Coba lihat. 你看桌子上这些鱼的 Nih 骨 di 头， meja ada ikan. 手吃到都流血啊！ Kita lihat begitu kita ambil saja tangan kena duri langsung berdarah. 这约拿跟你这么高大，怎么走进鱼的肚子里面 Bagaimana 去？” Yunus berdiri tinggi di dalam perut ikan? 我们看到一个现实的 reality 啊， Kita lihat realitanya. 小孩子的 imaginasi 很强， Imajinasi dari anak-anak itu kuat sekali. 但是我们所担心的， Tapi yang kita khawatirkan, 他们会不会怀疑神迹奇事 apakah dia akan meragukan wahyu dari firman Tuhan? 啊？这是很重要哦。 Ini sangat penting. 所以我们整天讲不要怀疑，不要怀疑嘛，对 Kita 吧？ kan seharian tadi berkata jangan meragukan 但是 Alkitab. 我们的现在小孩子一生出来都会滑手机啊， Tapi kan baby anak-anak 滑 sekarang 手机 begitu lahir langsung bisa main HP.
不相信你看我们教会有 baby 的1岁的，你在他面前给他个手机，他的手很自然的从左边滑去右边。Jadi anak-anak sekarang kita lihat yang masih baby-baby, kita kasih HP, dia secara alamiah dari kiri bisa dia garis ke kanan. 很厉害。 Hebat sekali. 慢慢接触了之后，他的 imaginasi 就越来越强。 Jadi karena seringkali berhubungan dengan teknologi komputer begini, nanti dia makin lama imajinasi makin kuat. 变成圣经所记载，约拿在鱼的肚子里面祷告，他们接受不到。 Jadi ketika dicatat Yunus berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan, dia tidak bisa terima. 一直到他爷爷去参加 WDC 经过 Kuala Lumpur 买了一本圣经故事书回来。 Sampai pada satu hari kakeknya ikut WDC di Kuala Lumpur, belilah sebuah buku. 给他看那个鱼原来这么大只啊！ Dia kasih lihat gambarnya, ternyata ikannya tuh besar. 他才想还有空间可以给他 Dia 跪着祷 langsung 告。 oh iya nih lo masuk logik ya, ikannya besar jadi ada ruang untuk si Yunus di situ. 一直带他到那个 aquarium 那边去。 Sampai dia pergi ke akuarium. 去看一只一竿 paus。 Dia lihat ikan paus. 哇，原来一竿 paus 是这么大只的。 Oh ternyata ikan paus besar. 可以，弟弟也可以在里面祷告。 Ya bisa Yunus rasanya bisa di dalam berdoa. 所以我们现在要面对的这个angkatan就是这些小孩子 imaginasi 很强。 Jadi kita lihat generasi muda zaman sekarang itu pemikirannya, imajinasinya kuat sekali. 所以我们可以从这个讽刺 sindiran 的sudut角度来去写文章。 Jadi dari sudut pandang sindiran ini kita mulai menuliskan naskah. 好，第6个，最后一个， Jenis yang terakhir 这是辩论。 yaitu berdebat. 记得吗？我们的以利亚曾经跟450个假先知辩论。 Jadi kan Nabi Elia pernah berdebat dengan 450 nabi palsu. 这个比较难了哈。 Ini agak sulit nih. 但是可能对我们的传道同工们、执事同工们，他们就有那个本事了，可以去写。 Jadi kalau untuk diaken pendeta ya mereka mungkin bisa karena mereka ada basicnya. 好，所以我们今天晚上我们就分，我看个人写好吗？还是要两个人？ Nanti malam mulai menulis, mau berdua-berdua apa sendiri-sendiri? 如果个人的话，可能你可以比较自由发挥。 Jadi kalau menulis per pribadi sendiri-sendiri itu lebih bebas mau tulis 如果两 apa. 个人的话，我看可能会有意见不同。 Jadi kalau berdua nanti ada perbedaan pendapat. 没有对错哈，不用 Jadi 担 nggak 心。 ada salah benar, nggak ada 只要 salah 你 benar. 能够从圣经里头照着这6个 category， 你喜欢哪一个你就找它就好了。 Jadi boleh pilih dari 6 jenis kategori ini, mau pilih yang mana, lalu carilah cerita Alkitab, lalu mulai menulis. 比如说我喜欢爱情故事， Misalnya saya suka kisah percintaan, 我就从路德记来讲咯， saya mulailah dari kitab Rut menulis. 或者是去基东阿公来找东西写了。 Atau di Kidung Agung mulai cari. 比如说如果进到基东阿公的话， Atau bila sampai di kitab Kidung Agung, 这个要等一下我们稍微有点到了才能够比较容易的上手了哈。 nanti kita akan mulai menyinggungnya sedikit, membahas sedikit, sehingga nanti akan mengerti mulai dari mana menulisnya. 但是可能我们当中都有掌握的， Tapi mungkin di antara kita ada yang sudah bisa. 比如说基东阿公第4章12节 Kidung Agung pasal 4 ayat 12. 4章12节 Pasal 4 ayat 12. 这里我妹子我心腹 Dinda pengantinku. 这是指谁 Siapa dia? 这是指谁 Siapa? Menunjuk kepada siapa? 我们都知道 Kita tahu. 是指着教会 Ini adalah gereja. 是指着我们每一个 Dan kita semua. 是我们的对象是主耶稣， Dan sasarannya adalah Tuhan Yesus. 主耶稣是我们的老公 Tuhan Yesus adalah mempelai pria. 我们要怎么写呢？ Bagaimana kita menulis? 接下来乃是关锁的园这个园子锁起来的， Di sini kebun tertutup engkau. Berarti kebunnya tuh ditutup. 这是怎么样的文学呢？ Bagaimana ini jenis literasinya? 这是比喻， Ini adalah perumpamaan. 比喻Perumpamaan. 比喻成神保护 Perumpamaan artinya dalam lindungan Tuhan. 禁闭的井 Yaitu kebun tertutup dan mata air termeterai. 这个马大阿耶也是关住的， Ini mata air juga termeterai, tertutup.
这个就是要回到这个希伯来人的文化 Itu kembali kepada budaya orang Ibrani. 比如说这里有一个树木， Misalnya di sini ada pohon. 你用了之后， Setelah kita 你一定要 sumur, ada sumur, lalu kita pakai. 你一定要盖住它。 Setelah kita pakai harus ditutup sumurnya. 为什么？ Mengapa? 不要让那些东西掉进去啊！ Jangan sampai ada barang-barang lain masuk ke dalam sumur. 那我们有什么教训呢？ Lalu pengajarannya itu apa? 就好像我们守住神的道理， Seperti kita berpegang firman Tuhan. 坚守神的道理。 Berpegang teguh firman 这个 Tuhan. 坚守就是堵堵了， Berpegang teguh artinya seperti menutup sumur. 不让其他的东西掉进 Jangan 去。 sampai ada benda-benda lain masuk ke sumur kita. 这些东西掉进去，让我们喝了会肚子痛，甚 Sebab 至死 kalau 人。 benda-benda asing masuk ke sumur, nanti kita minum dari air sumur, nanti perut sakit. 这就是我们的文学 Ini literasi. 再来还有一个封闭的泉源 Di sini dikatakan kebun tertutup. 为什么要封闭它呢？ Mengapa harus ditutup? 有神的时间 Ada waktu Tuhan. 这也是一个Ini juga salah satu cara. 再来第三个是预言， Tadi kan genre literasi, yang ketiga di sini adalah nubuat. 我们圣经只有2个 Kita ada dua hal. 就是但以理 Di 书 dalam Alkitab ada dua kitab, 启示录 Daniel dan Wahyu. 启示录，谁有能力写的，也可以从这边找。 Kalau ada yang punya kemampuan, boleh menuliskan nubuat ini. 接下来大概要分享的是字义字义。 Lalu kita akan membahas tentang pengertian dari kata, penafsiran kata. 那些是例子 Ini tuh hanya contoh ya. 那个当做是参考就好。 Ini satu referensi saja. 圣经Di dalam Alkitab, boleh Erema? 这是基督阿贡第4章Kidung Agung pasal 12节。可以点pengantinku。 Boleh dipencet yang pengantinku. Ya, 对 klik. 它就会 highlight。 Nanti akan disorot menantu. 然后就会用我们所懂的字menantu， 对吗？ Menantu, jadi menantu. Tadi diklik yang pengantinku. 12节，12节。 Ayat 12. 12。 Diklik. Nah, 你按它。 jadi menantu. 这边就会出现。Nah. menantu。 Ya, jadi keterangannya menantu. 很多人可以从这个方法来去写文章。 Jadi boleh pakai cara ini kita tulis artikel. 好，那看到 H 3618， Kita lihat strong number ya, H3618. 这个是希伯来文 Hebrew， Ini bahasa Ibrani. 所以 H 就是 Hebrew 咯。 H itu jadi Hebrew, Hebrew itu Ibrani. 所以我们只要看到有 H 的字，就是说旧约圣经里面一定有记录。 Jadi kalau ada strong numbernya H, berarti ada huruf Ibraninya. 如果同一个字，希伯来文同一个字，但是它下面它 refer 你去找一个 G 的。 Kalau ada kata G, berarti Greek ya. 也就是说同一个字新约圣经里面也有。 Jadi kalau begitu diklik ada G, berarti di dalam perjanjian baru juga ada kata itu. 所以现在我们教会为了要各国总会都是有讲要在台上要做这个真理的宣导要巩固真理。 Jadi kita bisa pakai ini untuk mengumumkan, menginjili atau memberikan pengajaran kepada Alkitab bahwa ini ada dasar kebenarannya. 变成我们现在很多人都着手在字义来写章。 Jadi banyak juga gereja kita menuliskan dari arti kata itu lalu dibuatlah artikel. 所以你看本安定，本安定的我们的一读下去，本安定就是新娘新娘。 Kalau pengantin kan mempelai ya. 但是它的解释也延伸到门南度，门南度就是可能就是孩子的太太。 Tapi kan di sini di keterangannya itu menantu, berarti istri dari atau suami dari anak kita. 好，那我们应该要怎么用这个 irema 呢？
Jadi bagaimana kita menggunakan irema 通 ini? 常我会建议大家用那个 Strongs， Jadi saya selalu menekankan, memberikan saran, kliklah strong numbernya, strongsnya. 它会出现更详细的讲解。 Lalu mulai adalah penjelasan secara jelas. 你看我们的印尼文，它还用红色的字 ，a bride, a son's wife。 Kalau di Indonesia ada di warna merah ya, a bride sama 因为绑干 son's wife. 定有时候我们会以为是女的而已，女的而已。 Sebab dalam pemikiran kita pengantin biasanya itu menunjuk kepada pengantin 但 perempuan. 是在圣经里头也有绑干定 baru 这个字。 Tapi di Alkitab juga ada kata pengantin baru. 那绑干定 baru 又是谁？ Pengantin baru siapa? 好，然后我们的现实生活里面又有pengantin lelaki, pengantin perempuan。 Di dalam realita kan kita ada pengantin pria, pengantin wanita. 好，所以当我们有这个 Strongs 的讲解，你会看到 a bride， 然后很清楚 a son's wife， 它一定是女人呐。 Jadi di sini langsung kelihatan yang warna merah, a bride berarti perempuan ini, pengantin perempuan. 好，这就是字义的一种方法哈。 Nah, ini cara dari pengertian kata. 我们再做多一个，可以去那个启示录 Wahyu 12， Wahyu 12. Wahyu 12，Wahyu 12 mula ayat 3， Wahyu 12 ayat 3. ayat 3。好，这里第3节它是讲到 suatu tanda yang Satu lain di tanda langit。 yang lain. 我们看一下 suatu tanda， Satu tanda tekan ya。 diklik. 那边出什么？这里还是单大的话，表示说它里面还有很多解释。 Jadi karena di sana tidak berubah, hanya tanda, berarti di dalamnya kalau diklik masih ada penjelasan lain. 那我们就点那个 G4592， Ya, diklik 3 右边 J. 那个对，我们去按 strong。 Coba klik yang strong. 我们虽然看不懂希腊文没关系， Tidak mengapa kita tidak mengerti 我们就 Yunani. 找 definisi。 Cari definisi, pencarian kata ya. 它可以是单大单大， Apakah dia masih tanda? 可以是个 mujizat。 Tanda mujizat. 你一看到有 mujizat 的时候，我们的答案就来了。 Bukan. Ketika tadi tanda, berarti ada mujizat. 这是它可以带我们去找的圣经章节。 Begitu diklik, ini langsung ketahuan ayat-ayat Alkitab ada di mana. 我们先帮它回到刚才那个。 Kembali yang tadi back. Ya. 对，你看，除了 mujizat Selain 然后 mujizat, 通常最后那个最后的 yang paling akhir, 最后的那个最后的我们要留意。 biasanya penjelasan yang kata terakhir dari semua penjelasan itu kita harus perhatikan. 通常它就是这一个圣句里面最重要的一个解释。 Biasanya itu kata yang terakhir itu adalah penjelasan yang paling penting. 我们在印尼还有英文的，很好，你就可以了解到这里它的意思。 Di Indonesia bagus ya, di selain ada Indonesia ada penjelasan Inggrisnya lagi di bawah. 所以我们出去，我们到回刚才的第 Kembali 3 yang 节。 sebelum yang tadi ayat 3. 谢谢你我们到我们到了第3节。 Tampaklah suatu tanda， 你就会很清楚，那是一个 Tampaklah suatu 意象。 tanda. 意象。 Jadi kita tahu ini adalah penglihatan. 这个意象给谁呢？ Penglihatan ini untuk ditujukan pada siapa? 这个意象就是给读圣经的我们呐。 Yaitu ditujukan kepada kita si pembaca Alkitab. 好，那这个意象里面有2个瓦达。 Di sini ada tanda, ada 2 berita. 2个主角，第一个是 naga merah， yaitu satu adalah naga merah. 我们来看看，点一下看 naga merah Naga 是什么 merah. naga， 我们它还是用 naga。 Naga. 再看 G1404， yang 点 strong number 点这个。所以他没有办法解释他就直接用英文的 dragon。 Jadi di sini tidak bisa dijelaskan lebih lanjut, hanya pakai kata naga. 中国人有龙。 Di dalam negara China itu ada naga. 但是西方国家的龙跟中国的龙不一样。 Tapi untuk dunia barat itu naga dengan dunia China itu beda naganya. 但是我们就站在小孩子的角度来看。 Tapi kita
pakai dari sudut pandang anak-anak 小 melihatnya. 孩子一看到这些东西，他都会，对吧？ Kalau anak-anak lihat naga pasti takut. 啊，就是在他们的印象里面，只要有龙出现，就很给力的东西。 Jadi di dalam pemikiran anak begitu lihat ada naga pasti dia takut dan geli. 啊，所以如果圣经里头我们看到它的解释就是这样子，就表示说很 confirm， 那是指着一条龙。 Jadi kalau hanya definisi naga saja tidak ada penjelasan lain berarti sudah konfirmasi itu naga. 我们再出去， Keluar. 好，我们看第二个主角。 Kita lihat yang 第二 kedua. 个主角是 perempuan。 Yang kedua adalah perempuan. 啊，perempuan，我们点一下 perempuan。 Perempuan yang ayat 4. 第三节有 perempuan， 第四节的 perempuan。 Yang ayat 4. Ya. perempuan， 这里 perempuan 它就写着 perempuan 对吗？啊，我们再进去它里面看那个 Lihat strong perempuan。 number-nya. OK。istri。 Perempuan dia jadi istri. OK， 我们要看的是这个。 Kita lihat yang terakhir ya, biasa penjelasan terakhir. 我相信大家都懂它的，有一个 dash， 然后大字母的 N Nah, Y A。 yang ditunjuk di sana pengantin ada strip huruf besar N. 那是什么意思呢？ Maksudnya apa? 这个nya是指神啊， Nya itu kan Tuhan. 啊，神的pengantin。 Jadi mempelai Tuhan. 好，所以这 perempuan 是神的pengantin， Jadi pengantinnya itu milik Tuhan. 是指什么呢？ Maksudnya 圣经告诉我们， Alkitab memberitahukan 哥 kita. 林多后书啊，告诉我们，我们是许配给基督。 2 Korintus mengatakan bahwa kita sudah dipersiapkan untuk menyambut Tuhan. 好，就是我们许配给耶稣，就是 ditunangkan， Jadi ditunangkan dipersiapkan kepada untuk Tuhan, Tuhan Yesus。 jadi ditunangkan. 每一个，不管我们是男是女，我们都是属于主耶稣的 Tidak 心腹。 Tidak peduli laki atau perempuan, saudara atau saudari, kita semua ditunangkan kepada Tuhan. 所以，我们这些做主耶稣的pengantin，全部加起来就是一个 jemaat。 Jadi kita adalah pengantin-pengantin semua dijadikan satu adalah jadi jemaat. 啊，所以这个 perempuan 的字出现在启示录，在 kitab Wahyu 哦， Jadi perempuan ini dicatat di dalam kitab Wahyu, 就是指着教会 yaitu menunjuk kepada gereja. 啊。所以我们在讲解这些字义的时候， Ketika kita membahas tentang pengertian kata, 不要离开不要离开这个圣经的原来意思。 kita jangan meninggalkan arti yang sebenarnya dari dalam 所以 Alkitab. 当我们知道 naga， 它没有其他解释，就confirm 是 naga。 Jadi kalau tadi naga tidak ada penjelasan lain, ya berarti confirm, berarti itu naga. 但是如果那个解释很长很多，我们就越看越下。 Tapi kalau tadi penjelasannya makin banyak, berarti kita lihat makin ke bawah. 所以你就会看到有一个pengantin呀。 Jadi kalau kita tadi seperti ini pengantin ya, berarti langsung kelihatan di bawah pengantin stripnya. 很 confirm 这里的妇人就是真耶稣教会。 Jadi sudah konfirmasi di sini adalah perempuan menunjukkan gereja sejati. 我们没有多余的时间要不然的话我们可以一个一个点进去看他的圣经的记录的。 Karena kita tidak cukup waktu, kalau banyak waktu kita bisa pencet klik satu-satu nih ketahuan catatannya keluar tulisan apa aja. 所以用字义来写文章也是很好。 Jadi menuliskan artikel dari penafsiran arti kata itu juga bagus. 可以让很多弟兄姐妹在道理上听到最原始的情形。 Jadi kita bisa menuliskan artikel, si pembaca jadi tahu ini isi keseluruhannya itu seperti apa. 好再来还有就是要从历史角度。 Lalu dari sudut pandang sejarah. 历史角度。 Dari sudut pandang sejarah. 历史角度的话，圣经的历史书好多 Di dalam Alkitab tuh ada kitab-kitab sejarah banyak. 列王记上啦，撒母耳记上啦，这些都是历 Satu 史书。 Raja-Raja, 1 Samuel, ini kitab sejarah. 好，我们就拿一个原则。 Kita ambil satu prinsip. 好像我的弟弟很喜欢历史。 Seperti adik saya yang laki-laki, dia suka sekali sejarah. 到现在还是在撒母耳记上。 Sampai sekarang dia masih membaca 1 Samuel. 他为什么要研究撒母耳记上呢？ Mengapa dia meneliti kitab 1 Samuel? 他要看当时的宗教跟我们百姓的宗教有没有改变。 Dia mau melihat pada saat zaman itu agama pada saat zaman itu dengan yang agama zaman sekarang, apakah dia mulai terjadi perubahan? 我们教会有把历史写下来。 Gereja kita menuliskan sejarah. 就是要留给下一代看。 Sejarah dituliskan agar generasi berikutnya bisa 神的 membaca. 道理没有改变。
Dan bisa mengetahui apakah firman Tuhan itu dari zaman dulu sampai sekarang apakah berubah. 改变的可能只是建筑物，由一间变成越来越高，变得越来越大，越来越多。 Sejarah gereja kita yang berubah hanya satu, yaitu gereja makin besar, makin tinggi, atau makin banyak. 啊，所以我们要写圣经历史部分的这些教训啊，就是拿宗教来做比较。 Jadi kalau menuliskan artikel tentang sejarah di dalam Alkitab, mulai mencarilah perbandingan. Apakah agama pada zaman itu dengan zaman sekarang terjadi perubahan? 好，然后再来还有一个就是古代的时候那个他们的宗教背景哈。 Dan juga mencari tahu pada zaman dulu itu background latar belakang dari keagamaannya seperti apa. 神为什么一直交代百姓不要接近外邦人？ Lalu Tuhan seringkali memperingatkan agar umat pilihan jangan menikah dengan bangsa kafir. 因为外邦人拜什么？ Mengapa? Karena bangsa kafir menyembah apa? 拜什么？ Menyembah apa? 巴利对吗？ Berhala. 我们知道巴利是什么神吗？ Kita tahu Baal itu apa? 巴利是男神嘛。 Baal itu laki-laki. 所以你看当我们从我们的宗教角度来看， Jadi kalau dari sudut pandang agama kita, 你看这个外邦，我讲的这个外邦是古时候以色列人以外的这些人。 kalau kita bilang bangsa kafir, ini menunjukkan pada bangsa Israel tapi di luar orang-orang Yahudi. 我们的百姓拜的是独一真神， Kalau orang-orang Yahudi, bangsa Israel itu menyembah Allah yang esa, 没有性别之分。 tidak membedakan jenis kelamin. 但是你看神要他们离开这些外邦人，因为他们的神有男神有女神。 Mengapa Tuhan mau menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena dewa-dewa Baal mereka itu membedakan jenis kelamin. 好，为什么要他们离开外邦人？ Mengapa mereka harus pergi meninggalkan bangsa kafir? 我们可以从一个圣经的记录来去了解当时他们的那种背景情形。 Kita bisa melihat catatan sejarah sehingga tahu latar belakang kejadian atau peristiwa itu. 那鸿书的第3章， Nahum pasal 3. 那鸿第3章第4节 Nahum pasal 3 ayat 4. 第4节 Nahum 3 ayat 4. 我念中文一下，等下请你念都因那美貌的妓女都有淫行，惯行邪术，借淫行诱惑列国，用邪术诱惑多族。 Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. 这可以让我们看到什么呢？ Nah, ini memberitahukan kita apa? 当时的文化背景。 Pada saat itu latar belakang budaya mereka. 神不要他们接触外邦人， Tuhan tidak mau bangsa Israel itu bergaul dengan orang-orang kafir. 因为他们除了有阿谢拉 Juga menyembah Asher. 那是女神 Itu perempuan. 这个男神呢，拜男神巴利庙还有他自己的庙。 Jadi yang menyembah Baal kan dewa laki-laki. Itu dia punya kelenteng sendiri. 庙堂 Punya wihara sendiri. 有他的庙堂。 Rumah ibadat. 他的庙堂前面有妓女 Di dalamnya itu ada perempuan sundal. 我们知道那个他们的背景嘛 Kita tahu ya latar belakang mereka. 这些外邦人要去朝见他们的巴利神。 Jadi kalau mereka mau membuat rumah ibadah Baal, 男的要跟那些妓女行淫 jadi yang 犯罪 jemaat laki-laki harus berhubungan dengan si perempuan sundal ini 他们的用意在哪里？ untuk membangun rumah ibadat itu. Maksudnya itu apa? 像我们的中国人的一个丑陋的想法，开枝散叶本就banyak。 Jadi maksudnya seperti pemikiran orang Chinese ya, yaitu harus beranak cucu yang banyak. 但是我们从圣经角度看， Tapi di dalam sudut pandang Alkitab, 从神的角度看， dari sudut pandang Tuhan, 这是罪 ini adalah dosa, 这是犯淫乱跟奸淫。 yaitu perjinahan dan persundalan. 再来， Selanjutnya, 这些外邦的女子， orang-orang perempuan sundal orang kafir ini, 这里都有说他们是惯行邪术。 mereka itu melakukan persundalan dan sihir. 为什么要行邪术？ Mengapa harus melakukan sihir? 保护自己 Itu untuk menjaga diri sendiri. 我们的信徒如果接触邪术的话， Kalau jemaat kita itu mulai belajar sihir,
肯定就是先接触外邦人，跟我们不 Pasti 同 dia 信仰 pernah bergaul dengan orang-orang kafir. 啊，就好像昨天晚上我有分享一个见证， Seperti semalam saya berbagi kesaksian. 已经守神的道理守了70多年 Sudah memegang kebenaran belasan tahun. 啊，因为一个疫情来 Lalu karena COVID datang. 啊，锁在家里面很闷 Lalu dia bosan tinggal di dalam rumah terus. 啊，不能去运动 Tidak bisa olahraga. 啊，就闷出病来了。 Akhirnya dia mulailah penyakit di dalam rumah yang bosan ini. 当可以回教会聚会， Eh, 可以回教会聚会， waktu itu boleh kita udah mulai kebaktian ke gereja. 他又懒惰了 Dia juga mulai malas. 啊。神的管教也来了，在提醒他， Pengejaran Tuhan mulai datang, mulai menegur dia. 但是他不能接受 Tapi dia tidak mau terima. 啊，所以有一天出去跟朋友喝茶， Suatu hari dia pergi bersama teman minum teh. 他的朋友提醒他， Teman dia mengingatkan dia. 朋友不是教会人哦， Tapi temannya itu bukan orang gereja ya. 这些不是教会人提醒他，你有 Orang 没有 yang- 去教会啊？ Bukan yang orang gereja malah mengingatkan kamu harusnya ke gereja loh. 有没有跟你的神祷告呀？ Apakah engkau berdoa dengan Tuhanmu? 我们的信徒怎么回答呢？ Jemaat kita menjawab apa? 哎，没用的。 Ah, tidak ada guna lah. 那讲这句话，撒旦就进来了， Begitu dia berkata itu, si iblis tak masuk. 直接进来了， Masuk langsung. 啊，他就开始不相信有神了。 Dia mulailah tidak percaya bahwa ada Tuhan. 第二个朋友就说：“哦，既然你祷告无效，我这里有一包东西很有效的， Oh, jadi doamu tidak ada guna. Saya di sini nih ada benda bagus nih. Ini sangat berguna nih, sangat Serius, berkhasiat. 这里有水，倒进去， Nih, saya ada benda bagus, masukkan ke air, minumlah. 立刻喝。 Lalu dia minum. 为什么说撒旦也进了他的心呢？ Mengapa iblis sudah masuk ke dalam hati dia? 如果撒旦没有进来哈， Kalau iblis tidak 我 masuk, 们每个人都会先想： pasti kita harus berpikir dulu. 哎，这个东西有没有拜过的？ Betul nih, ini apakah sudah dipersembahkan berhala? 我们都有个谨慎的心，对不对？ Kita tuh ada perasaan hati-hati, was-was ya. 因为我们开始从头到现在，我们没有怀疑过嘛。 Sebab kan kita percaya Tuhan dari awal hingga hari ini tidak pernah meragukan. 我们的传道只是教导我们这些东西，我们不要去碰，所以我们就相信不要碰。 Pendeta diaken seringkali memberitahukan bahwa jangan menyentuh barang yang sudah dipersembahkan berhala. 所以我们的你看，我们印尼文哦，jangan lah， Oleh sebab itu di Indonesia ada katakan janganlah. 因为之前有人有pengalaman了，有经验了，碰了就麻痹了。 Sebab sudah dikatakan janganlah. Dulu pernah kejadian ada orang menyentuh lalu dia mati. 哦，当一个人开始怀疑神的话， Ketika seseorang mulai meragukan perkataan Tuhan, 他没有去思考， dia tidak akan berpikir lagi. Langsung dia tenggak. 一喝 Begitu dia minum, 还来不及放下， sudah belum sempat dia taruh tuh gelas. 眼睛就大那个， Matanya tuh mulai berbelalak. 鬼上身了， Langsung iblis masuk merasuki dia. 直到他死在医院， Sampai dia mati di rumah sakit. 死的时候这样子， Sambil mati pun dia masih demikian keadaannya. bahasa Indonesia mati apa? Mati. Mati ayam, mati cekek, mati Oh, apa? tercekek ya. 死的时候哦，还是被鬼附住。 Oh, jadi posisi dia mati itu masih seperti dirasuki oleh si iblis posisinya. 我们说死在主里面， Kita kan harusnya mati di dalam Tuhan. 现在请问他是死在哪里？ Lalu sekarang kita tadi itu kejadiannya dia mati di mana? 死在撒旦里面。 Mati di dalam si iblis. 好，这些都是历史哈。 Ini semua keadaan sejarah. 好，再讲简单的文化，再讲一个，我们 Lalu 就 kita, 休息哈。 kita akan melanjutkan penulisan sesuai budaya. 圣经里头很多犹太人的文化 Di sini dalam Alkitab banyak sekali budaya orang Ibrani. 啊，可能你们当中很多人已经有一些记录了哈。 Mungkin kita pernah mencatat. 啊，我只拿一个， Saya hanya berikan satu 我们 contoh. 请看创世纪30章 Kita lihat kejadian 30 啊，30章14节 ayat 14. 啊，这里有一样东西叫做风茄 Di sini ada kata dudaim ya. 啊，来，我们再 switch Coba 一下。好 kejadian 30. OK，来，这是一个文化。 Ini adalah budaya. 可能我们有读过一些圣经里头的一些文化的东西哈， Kita mungkin sudah pernah membaca. 可以用这方法来去找答案啊。Irema Kejadian 30 plus 14 节 Ayat 14 14. buah apa? Dudaim. Dudaim. 我们知道是什么东西吗？ Tahu tidak buah ini buah apa ya? Tahu nggak apa itu dudaim? Tahu tidak? Tak pernah kan?
Tidak tahu 我 kan? 们都不知道，包括我自己都不知道 Saya juga nggak tahu. 啊。但是我讲过一篇这样的道理 Tapi saya pernah membawakan khotbahnya. 啊，小孩子，尤其是我的大儿子那一班学生哈， Itu 上个星期六他们还会讲这个东西 Sabtu lalu itu di kelas anak saya. 啊，他们都知道那是不好的东西。 Mereka tahu itu bukan hal yang baik. 好，我们点进去，那 Ayo 是什么？ diklik. 我们看buah dudaim还是不明白，好， Buah 再 dudai 进去 masih nggak ngerti juga di situ ya. 啊。其实他用keranjang啊，其实是teranjang的意思。 Artinya tuh keranjang. 好，到底它是什么呢 Maksud mandrake. Mandrake 是什么？知道吗？ Apa tuh tahu nggak? 是一种水果哦，很像男人的下体。 Oh, jadi itu sebuah buah seperti buahnya laki. 这个 buah dudaim 有两种， Ada dua macam 有 buah 一种 dudaim. 像男生下体， Ya, ada yang seperti buahnya lelaki, 有一种像女生下体。 ada yang seperti buah perempuan. 啊，我是从这个 Irema 因为对不起啊，在中文还有很多 encyclopedia 啊，印度尼西亚文还没有放到啊。 Di Indonesia tidak ada penjelasan ensiklopedia-nya, tapi kalau Mandarin itu banyak. 没关系，跟大家分享。 Tidak apa-apa ya. 这个拉杰他要孩子啊， Rahel tuh mau anak, dia ingin punya anak. 她老公她先生是拜独一真神呐、 Tapi kan suaminya itu menyembah Allah yang esa. 但是在爸爸的家哈、他们是拜这些东西啊， Tapi kan Rahel di rumah bapaknya, rumah ayahnya itu menyembah berhala. 所以他不是曾经把他爸爸的一个偶像放在他的下面吗？ Bukankah dia pernah membawa patung ayahnya diumpetin di bawah dia? 所以他们为什么会相信这些东西？ Mengapa dia percaya yang seperti ini? 因为跟当时的 masyarakat 社会有关， Karena itu masyarakat di mana dia tinggal itu tuh ada hubungannya. 刚好有这种水果， Dan kebetulan ada buah ini. 哈，一种是男生下体，一种像女生下体。 Itu ada buah ini, ada yang seperti buah bagian bawah laki-laki dan bagian bawah perempuan. Ada 外 dua 邦 macam. 人哦，想要生女儿，就找一个 buah dudaim 是像女生下体的吃。 Kalau lelaki mau punya anak, dia harus cari buah dudaim yang perempuan, lalu dia makan. 如果想要生男生，就找有男生下体的 buah dudaim 吃啊。 Jadi kalau yang perempuan mau punya anak, dia pilihlah buah yang lelaki. 啊，所以我们站在我们真耶稣教会角度看， Dan kita dalam sudut pandang gereja sejati, kita melihat hal ini. 这绝对是错嘛，哈、 Pasti ini salah kan? 所以我们应该怎么写这些教训出来？ Lalu bagaimana kita menuliskan artikel, memberikan pengajarannya? 每个人都会写， Setiap orang bisa menuliskan. 哈、只是当我们不知道这个 buah dudaim 是什么的时候，我们就找伊瑞嘛。 Begitu kita tidak tahu arti buah dudaim ini, kita carilah irema. Oh iya, ada dua macam. 如果是找 Google 的话，哈、它可以让你知道，可以看得到那个图，哈、 Yola. Yola. Kalau di Google ada ya dua macam buah ini. 所以 Ada 这 dua 个 jenis, yang satu yang perempuan, yang satu yang laki-laki. 神是信实的， Tuhan itu benar， Tuhan adalah benar. 哦，他没有向我们隐藏这些不好的东西， Tuhan tidak akan menyembunyikan hal yang tidak baik ini kepada kita. 他都放在圣经里头， Dia pasti mencatatkannya di dalam Alkitab. 为的是让我们信徒看了不要去做， Agar memberitahukan kepada jemaat, janganlah lakukan ini. 好、所以希望啊、我们晚上有同工们哈、可以找一些文化的东西来写。 Jadi saya berharap nanti malam ada yang menuliskan tentang budaya ini, boleh menuliskan artikel. 那我们这节先到这里。 Kita istirahat, Hah, baca sini tunggu- sampai sini. tunggu Kita sebentar. dalam hati.